Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-118 dan juga ayat yang ke-119, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, mereka berkata, alangkah eloknya kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kami secara terus atau datangkan kepada kami sesuatu keterangan dalam bentuk mukjizat. Demikian pula kata Allah, orang kafir yang terdahulu daripada mereka pernah berkata seperti mana yang telah dikatakan oleh mereka, dan hati mereka itu sama sahaja. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat kepada kaum yang mempunyai keterangan, ataupun kami telah menerangkan tanda-tanda kebesaran kami kepada kaum yang mempunyai keyakinan. Inna arsalnaka bil haqqin basyiran wa nazira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan kebenaran, basyiran wa nazira. Dalam masa yang sama engkau bertugas untuk menyampaikan khabar gembira dan juga sebagai pemberi amaran kepada golongan-golongan yang ingkar. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan dipertanggungjawabkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang ahli neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis, abang waris kita, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurnianya yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan untuk kita, sama ada dari segi kehidupan kita, dari segi amalan kita, dari segi kehidupan duniawi kita, yang mana mudah-mudahan dengan segala nikmat itu insya-Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik dan juga hamba yang lebih yakin untuk terus beribadah dan juga terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita melalui surah Al-Baqarah, yang mana kita masuk pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-118 dan juga ayat yang ke-119. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas ayat yang ke-116 dan juga ayat yang ke-117 daripada surah Al-Baqarah, yang mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita tentang satu golongan yang mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, seperti yang didakwa oleh golongan Nasrani yang mendakwa bahawasanya Nabi Isa alaihi salam itu merupakan anak Tuhan. Dan kita telah lihat sejarah kemunculan bagaimana agama Nasrani itu ditukar oleh seorang lelaki yang bernama Paulus ataupun Saint Paul.
yang mana dia telah menukar ajaran Nasrani yang asli sehingga digelar sebagai agama Kristian, kerana dia memasukkan unsur-unsur kepercayaan masyarakat Barat lama ataupun kepercayaan masyarakat Yunani pada ketika itu yang mempercayai bahawasanya Tuhan itu boleh menjelma dalam rupa manusia dan dalam masa yang sama Tuhan itu boleh mempunyai anak dengan manusia. Dan kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, cerita-cerita tradisi orang putih ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka akan sentiasa membicarakan tentang Zeus, tentang anak Zeus dan sebagainya yang bernama Hercules. Anak Zeus yang bernama Hercules yang mempunyai jiwa separuh manusia dan juga separuh Tuhan. Kalau tuan-tuan mungkin tak tengok aku cerita-cerita tu. Kita ni orang muda lagi, kita tengoklah juga kan. Cerita-cerita macam Marvel, Avengers, yang Thor yang baru ni pun ada sebut tentang Zeus dan tentang bagaimana lepas ni anak Zeus yang bernama Hercules akan balas dendam kerana Thor telah menyakiti bapa dia dan juga telah membunuh bapa, telah menyakiti bapa dia pada ketika itu. Okey, jadi itu adalah kepercayaan barat ataupun kepercayaan masyarakat Yunani suatu ketika dahulu. Di Athens tu, yang disebut sebagai di Athens, dan di sana mereka memperkenalkan demokrasi dan sebagainya. Maka itu adalah salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Rom suatu ketika dahulu. Dan yang kedua adalah golongan Yahudi. Sebahagian golongan Yahudi yang mendakwa bahawasanya Uzair itu anak Tuhan. Yang mendakwa bahawasanya Uzair itu anak Tuhan. Dan dakwaan-dakwaan itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai anak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai dan juga memiliki segala-galanya, termasuk apa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan kesemuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah ingin memberitahu kepada kita bahawasanya mereka itu bukan anak Allah, tetapi mereka itu hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan manusia, nak menciptakan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala hanya berfirman kun fayakun. Dia kata jadi, maka jadilah benda itu, seperti mana yang Allah sebut wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya kata dengan iradah dan juga kudratnya, maka menjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa memerlukan kepada anak, tanpa memerlukan kepada perantara daripada apa jua perkara yang ada di atas muka bumi ini, kerana dialah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang paling agung. Jadi ayat-ayat yang terdahulu menyatakan hujah kaum Yahudi yang digunakan bagi menolak wahyu Al-Quran dan juga kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hujah yang mereka gunakan untuk menunjukkan bahawa mereka itu benar, Isa anak Tuhan, Uzair itu anak Tuhan. Menerusi ayat yang ke-118 ini yang sedang kita bicarakan pada malam ini, dinyatakan lagi hujah-hujah palsu yang digunakan bagi maksud yang sama. Maknanya mereka mendatangkan hujah, tapi hujah itu merupakan hujah yang palsu. Mereka cuba untuk balut hujah yang palsu itu dengan kebenaran, tetapi ternyata kebenaran itu tidak dapat ditenggelamkan. Kebenaran itu tidak dapat dihilangkan dengan kepalsuan yang mereka bawa. Kerana apa? Kerana kebenaran itu pasti akan timbul, dan kebatilan itu pasti akan lenyap dan juga pasti akan musnah. Tetapi kali ini dia bukan datang daripada Yahudi dan juga Nasrani pada ayat yang ke-118 ni, tapi dia datang daripada kaum musyrikin Arab, yakni orang-orang Arab yang musyrik, yang tidak mahu beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut agar Allah Subhanahu Wa Taala turun dan bercakap sendiri dengan mereka jika kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Jadi kaum musyrikin ini juga membuat dakwaan yang sama dangkalnya dengan dakwaan Ahlul Kitab. Mereka mendakwa jika Isa bukan anak Tuhan, dan jika Musa, Uzair dan Harun juga bukan anak-anak Tuhan, maka mengapa pula Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan nubuwah kepada mereka sahaja, tidak kepada kami? Sepatutnya kami juga menerima wahyu seperti mana Nabi Musa, Isa dan juga Uzair. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan tentang dialog ataupun percakapan yang mereka sebut dalam percakapan mereka. Allah sebut dalam ayat yang ke-118 ini, Allah kata wa qalal ladzina la ya'lamu
laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah kadzalika qala allazina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum. Dan orang-orang yang tidak berpengetahuan, wa qala allazina la ya'lamun, telah berkata orang-orang yang tak tahu, yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Golongan-golongan yang jahil tentang wahyu dan juga golongan-golongan yang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata sesuka hati mereka. Mereka berkata mengikut logik yang mereka fikir logik, dan mereka berkata mengikut apa yang mereka rasa betul. Sedangkan hakikatnya apa yang mereka kata itu sebenarnya tak betul. Tapi disebabkan dia tak ada pengetahuan, tiada pengalaman berhadapan dengan bahan-bahan bacaan yang penting, dan juga tiada pengalaman bergelumang dengan dunia yang kita anggap sebagai dunia yang dipenuhi dengan tradisi keilmuan, maka dia hanya nak pakai buah dia, ya. Buah orang dia tak nak, buah orang dia tak nak pakai. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ini dengan gelaran la ya'lamun, yakni golongan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Bukan bermaksud mereka itu tak tahu langsung. Mereka tahu, tapi mereka tahu dengan cara mereka, bukan tahu dengan cara seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka tahu dengan cara mereka. Kalau kita tengok orang-orang yang non muslim pada hari ini, mereka tahu, tapi mereka tahu dengan cara mereka. Mereka tahu dengan cara bagaimana mereka telah dilahirkan dan bagaimana mereka telah dibesarkan. Kerana apa? Kerana tidak sampai kepada mereka dan mereka tidak melakukan pengkajian serta mencari ilmu yang berkait dengan sesuatu yang berbeza dengan mereka. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Dia kata alangkah eloknya kalau Allah berbicara dengan kami secara terus, atau datangkan kepada kami sesuatu keterangan dalam bentuk mukjizat. Dia kata macam tu. Nak suruh kami beriman boleh. Mai cakap terus dengan kami. Dia seolah-olah nak menggambarkan bahawa Tuhan itu seperti makhluk. Nak turun jumpa dia menghadap bagi tahu, aku ni Tuhan, maka berimanlah kepada Nabi aku. Ataupun paling-paling tidak, datangkanlah sesuatu yang boleh membuatkan kami beriman. Kalau anda kata tak ada benda-benda yang sebegitu, maka kami tidak akan beriman. Sedangkan hakikatnya iman ini dia memerlukan kepada sebuah keyakinan yang membuahkan hikmah yang mendatang pada masa-masa yang akan datang. Dan demikian pula kata Allah, kazalika qala allazina min qablihim, demikian pula telah berkata orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka seperti mana yang dikatakan oleh mereka. Maknanya mereka kata dengan perkara yang sama, yakni kalau nak suruh kami beriman, kena Tuhan turun jumpa kami, datang jumpa kami. Dan sebab itu apabila Musa As-Samiri memperkenalkan berhala yang dibuat dalam bentuk patung anak lembu dan berhala itu pula mengeluarkan suara, maka pada waktu itu golongan Yahudi begitu mudah mempercayai bahawasanya itu adalah Tuhan. Kerana mereka seolah-olah kalau tak nampak kami tak akan beriman dan kami tak akan percaya. Sedangkan hakikatnya tanda-tanda kebesaran Tuhan itu telah Tuhan bentangkan di atas muka bumi ini, dengan menciptakan langit dan juga bumi, dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, menciptakan haiwan ternakan, menciptakan air, menurunkan hujan dan sebagainya. Tapi mereka tak nak fikir yang tersirat. Mereka hanya nak yang mereka boleh nampak depan mata dan mereka boleh capai dengan panca indera mereka. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Bila As-Samiri cipta patung anak lembu, berlaku perkara ajaib sikit pada anak lembu tu, terus mereka beriman dan percaya bahawa itu adalah Tuhan. Dan ini merupakan salah satu ciri kelompok-kelompok yang gagal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Gagal untuk memahami apa yang tersirat daripada apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka hanya mengikut kebanyakan ketua-ketua mereka tanpa mereka berfikir dengan cara yang betul. Dan apabila keadaan ini berlaku, maka bertambahlah kejahilan dalam masyarakat dan bertambahlah kerosakan dalam masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tasyabahat qulubuhum. Hati mereka tu sama je. Dengan erti kata Allah nak bagi tahu hati orang-orang yang tak nak beriman kepada Allah, yang tak nak menerima keimanan kepada Allah ni, sebenarnya mereka ada satu sindrom
yang dipanggil sindrom in denial. Maknanya dia sindrom penafian terhadap apa jua yang mereka rasa tidak betul, sehingga mereka memasukkan dalam hati mereka yang tak betul tu sebenarnya betul. Dan bila sindrom penafian ini terus berlaku, maka mereka tidak akan menemui cahaya dan juga petunjuk yang sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan golongan la ya'lamun yang disebutkan dalam permulaan ayat tadi? Kebanyakan mufassirin menyatakan mereka ialah orang Arab yang ummi. Ummi ni tak tahu membaca dan juga tak tahu menulis. Kenapa mereka disebut sebagai ummi? Kenapa golongan yang ummi ini disebut sebagai ummi? Yang tak tahu membaca dan juga tak tahu menulis disebut sebagai ummi, disandarkan kepada ibu, kerana menurut sebahagian terjemahan-terjemahan ataupun sebahagian kamus daripada kamus-kamus Arab, dikatakan orang yang ummi, orang yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis ini disebut sebagai ummi kerana mereka sentiasa berada di bawah ketiak mak mereka tanpa ingin keluar untuk mencari ilmu dan juga mendapatkan pengalaman baru. Maka sebab itu dia digelar sebagai ummi, disandarkan kepada ibu. Dan juga kepada orang musyrikin, kerana mereka tidak mempunyai apa-apa pengetahuan daripada kitab suci. Maknanya disebut la ya'lamun itu bukan bermaksud mereka ni tak pandai. Kerana mereka pun ada syair-syair Arab jahiliyah ataupun syair-syair Arab yang begitu hebat suatu ketika dahulu, dari segi bahasa dia, dari segi perumpamaan yang mereka bawa. Tetapi yang dikatakan tidak mempunyai pengetahuan di sini adalah kerana mereka tak ada pengetahuan langsung dan tidak ingin mendekati langsung apa-apa yang diturunkan daripada kitab suci. Mereka seringkali mencabar Nabi SAW supaya Allah berbicara dengan mereka secara langsung atau menunjukkan kepada mereka satu mukjizat yang berupa fizikal. Maknanya okey, kalau nak suruh saya sokong kamu boleh. Kamu kena buat benda ni biar jadi macam ni. Dia seolah-olah memaksa perkara itu. Sedangkan hakikatnya dalam kehidupan kita ni sunnatullah. Bila kita merancang sesuatu, dia perlukan kepada perancangan. Bukan sahaja dia perlukan kepada perancangan, dia perlukan kepada masa. Dia perlukan kepada penyelesaian jangka pendek dan juga penyelesaian jangka panjang. Dia tak boleh berlaku dalam keadaan terus-terus nak jadi apa yang dikehendaki itu. Kerana sunnatullah dalam mengatur perjalanan alam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya berperingkat-peringkat seperti mana berperingkat-peringkatnya kehidupan kita. Okey. Jadi mereka seringkali mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah berbicara dengan mereka secara langsung ataupun menunjukkan kepada mereka satu mukjizat yang berbentuk fizikal. Kalau tak, kami tak nak beriman. Senang dia kata macam tu. Seolah-olah nak paksa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunjuk sesuatu yang boleh membuatkan mereka beriman. Jadi hujah dan alasan seumpama ini bukan sahaja kaum musyrikin Arab yang sebut, tetapi seluruh orang kafir sepanjang zaman mempunyai logik yang sama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwa apabila ada seseorang yang mempunyai kelebihan lalu dipuja, dijunjung, bagaikan mereka memuja Tuhan. Bagaikan mereka memuja Tuhan. Seolah-olah nak bagi tahu kita, kalau nak suruh kami ikut kamu, kamu tak boleh jadi orang yang buat kesilapan. Kamu tak boleh langsung melakukan kesilapan. Kamu kena jadi para wali yang dikatakan sebagai maksum. Kamu tak boleh langsung melakukan perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan ni. Kamu kena letak level kamu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Maka seolah-olah begitu barulah mereka akan menyokong. Sedangkan hakikatnya manusia itu tetap manusia. Hatta Nabi yang maksum, yang terlepas daripada dosa pun mereka tak nak ikut. Apatah lagi orang lain yang kedudukannya tidak setaraf dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah sikap mereka sepanjang masa. Mereka kalau boleh nak, okey, kami nak Tuhan tunjukkan benda ni begini, nak suruh terus jadi di depan mata. Sedangkan kalau kita tengok mukjizat-mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa alaihi salam itu, semuanya mukjizat yang dahsyat-dahsyat. Tongkat berubah menjadi ular, laut terbelah sehingga mereka boleh menyeberangi laut merah dan sebagainya kan. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam juga cukup hebat, boleh menghidupkan orang yang mati, boleh mengetahui apa yang orang tu makan sebelum dia keluar dan sebagainya. Tetapi tetap mereka tak beriman. Kerana apa? Kerana bukan mereka inginkan keimanan, mereka cuma inginkan
penafian. Mereka cuma inginkan penafian. Kalau anda kata boleh buat, mereka diam. Kalau kata tak boleh buat, mereka akan bising. Apa? Kata Nabi, kata utusan Allah. Benda macam tu pun tak boleh buat. Itu perangai orang-orang kafir sepanjang zaman. Dan apabila zaman Nabi SAW tiba, perkara yang sama berulang. Dan konteks ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, juga sebagai salah satu bentuk motivasi kepada baginda Nabi SAW untuk memberitahu kepada baginda, kamu jangan risau wahai Muhammad. Kalau kamu rasa tertekan dengan perkara yang sedemikian, dengan tuntutan-tuntutan mereka, nabi-nabi yang terdahulu jauh lebih dahsyat tuntutan-tuntutannya yang dikemukakan kepada mereka. Tuntutan yang dikenakan kepada nabi-nabi terdahulu, hatta telah nampak pun hasil dia, pun mereka tetap tidak mahu beriman. Apatah lagi tuntutan-tuntutan yang sebegini yang dibuat oleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut tuntutan kaum musyrikin itu sebagai menyamai perkataan orang-orang yang terdahulu. Siapa? Iaitu tuntutan golongan Yahudi yang pernah membuat tuntutan ataupun yang telah meminta perkara yang sama seperti itu. Yang mana mereka ingin melihat Allah dengan mata kasar, seperti mana yang berlaku di Bukit Tursina tu kan, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu. Yang Allah nak balik bukit tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang Allah nak balik bukit tu sebab apa? Sebab mereka kata kami tak akan beriman kalau Tuhan tak tunjukkan diri. Dan mereka juga menuntut mukjizat yang luar biasa. Oleh itu nyatalah antara Yahudi dan juga musyrikin ini ada keserupaan dari segi kefahaman, kedegilan dan juga kesesatan dalam akidah dan juga cara bagaimana mereka berfikir tentang Tuhan. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu sama je. Tasyabahat ni sesuatu yang berbentuk menyerupai. Serupalah hati mereka itu. Yakni hati yang cenderung ke arah kesesatan, hati yang cenderung ke arah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berfikir dan riak perasaan orang kafir dalam mana-mana masyarakat dan juga zaman dari sejak dahulu sehingga sekarang adalah sama sahaja. Iaitu menolak kepercayaan kepada Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya, menolak para rasulnya, dan seterusnya menolak ajaran-ajarannya yang murni. Akal fikiran mereka itu hanya berkisar sekitar kebendaan. Mereka nak apa yang nampak depan mata. Kalau kata tak dapat apa yang mereka nak depan mata, maka mereka langsung tidak akan memandang hakikat iman itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan pemikiran mereka tidak berupaya untuk menembusi alam ghaib, untuk menembusi sesuatu yang tak nampak pada pandangan mata yang lebih hakiki, berbanding sesuatu yang kita lihat di hadapan mata pada hari ini yang sifatnya tidak berkekalan, yang sifatnya tidak berkekalan. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan kami ataupun telah menerangkan tanda-tanda kebesaran kami kepada kaum yang mempunyai keyakinan. Kenapa Allah sebut demikian sebagai penutup kepada ayat ini setelah Allah kecam golongan musyrik dengan golongan Yahudi itu? Sebab Allah nak bagi tahu terdapat banyak dalil yang menafikan pemikiran musyrikin dan juga ahli kitab yang sesat dan juga degil itu. Banyak dalil, banyak petunjuk dan juga banyak petanda. Tetapi dalil-dalil itu memerlukan akal yang terbuka, memerlukan akal yang terdidik, dan juga memerlukan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Kita tengok orang yang berada di bawah tempurung. Maksudnya kita tengok orang yang tidak terdidik dengan nilai didikan yang baik dengan orang yang mempunyai pendidikan. Kita akan tengok cara fikir dan cara gaya hidup mereka akan berbeza. Ini bukan hina, ni contoh tuan-tuan. Orang asli yang berada di hutan dengan kita yang berada di bandar, maka cara fikir dan juga cara pergaulan kita juga turut berbeza. Cara berpakaian, cara percakapan dan sebagainya juga akan turut berbeza. Orang asli yang mendapat pendidikan dengan orang asli yang tidak mendapat pendidikan yang baik, maka cara mereka juga akan turut berbeza. Kerana apa berbeza tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kerana ilmu itu menentukan bagaimana seseorang itu mampu untuk mengemudi dan membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa kaum musyrikin Arab
yang tidak pernah menerima kitab daripada Allah. Maknanya dia tak terima kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, dan yang telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak permulaan dakwah itu juga telah menggunakan cabaran-cabaran yang sama seperti yang digunakan oleh ahlul kitab yang menentang dakwah para rasul pada zaman-zaman dahulu. Jadi Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebab apa? Sebab ada masa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi. Nabi itu manusia, tapi dia manusia yang diberi berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak sama kedudukan dia dengan kita. Dia merupakan manusia yang disebut sebagai manusia yang maksum, yang terlindung daripada dosa. Manusia yang mempunyai kelebihan dari segi kedudukan, dan juga mempunyai kelebihan dari segi perkara-perkara yang khusus yang hanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang kita tak boleh buat. Bagi Nabi, solat pada waktu malam wajib, bagi kita sunat. Bagi Nabi berkahwin lebih daripada 4. Adapun kita tak boleh, setakat 4 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian isteri-isteri Nabi tidak boleh dinikahi setelah kewafatan Nabi. Isteri kita kalau nak nikah terpulanglah kepada dia. Adapun Nabi tak, kerana itu khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika dimandikan jenazah dia tidak dibuka baju dia. Tidak seperti mana kita yang perlu dibukakan baju kemudian ditutup dengan kain yang lain. Itu perbedaan antara kita dengan baginda Nabi. Pada diri baginda Nabi, darah dia, air liur dia, peluh dia, rambut dia, keseluruhannya terdapat keberkatan. Bahkan baju yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ada berkat dia. Tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ada berkat dia. Ada keberkatannya yang tersendiri, berbeza dengan kita. Walaupun Nabi berada pada kedudukan itu, dia ada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia rasa macam frustration. Maknanya dia rasa peras, rasa kecewa, rasa sedih dengan apa yang dibuat oleh orang-orang musyrik terhadap dia. Dia dakwah, dia ajak, dia panggil mereka, seru mereka untuk pergi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tak terima. Sedangkan Nabi kata, aku datang nak menyelamatkan kamu. Nak datang nak menyelamatkan umat manusia daripada kesesatan pun tak nak terima. Dikecam, dimaki, dihina, macam-macam perkara. Menghadapi pelbagai mihnah dan tribulasi. Lama tak guna ayat ni. Ni ayat dulu-dulu tu, zaman-zaman belajar dulu kan. Macam-macam perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi. Ada terdetik dalam hati Nabi kadang-kadang perasaan sedih, terluka tu. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan cerita-cerita yang sebegini untuk apa? Untuk memotivasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengukuhkan semangat Nabi. Kalau geng-geng musyrik kata macam ni, jangan risau. Nabi-nabi yang terdahulu jauh lebih awal lagi. Sudah berhadapan dengan perkara-perkara yang sebegini. Kerana apa? Kerana kebenaran itu akan sentiasa ditentang sepanjang masa dan juga sepanjang zaman. Jadi memikul tugas kerasulan adalah berat. Kerana amanah ini tidak hanya selesai setakat di dunia, tetapi berterusan sehingga ke hari akhirat, dan sehingga ahli syurga masuk dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul tugas ini dalam keadaan tertekan. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kerana melihat kaumnya yang masih ingkar, sedangkan Nabi bila dia sampaikan dakwah, dia berharap golongan-golongan yang ingkar itu akan kembali. Golongan-golongan yang ingkar itu akan bersama-sama dengan baginda Nabi untuk masuk ke dalam syurga bersama-sama. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berasa kerunsingan, sentiasa berasa sedih. Aduh, aku nak ajak mereka masuk syurga tapi mereka tak nak masuk syurga. Sehingga menyebabkan hati dan juga perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dilingkari oleh perasaan-perasaan yang kita sebutkan tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul tugas ini dalam keadaan tertekan kerana melihat kaumnya yang masih ingkar. Sekalipun amaran demi amaran diberikan, namun tanda-tanda positif yang menunjukkan mereka segera mencari jalan selamat juga tidak kelihatan. Banyak dah petanda, petunjuk, hujah, dalil dan sebagainya diberikan dah. Tunjuk macam tu, tunjuk macam ni. Okey, kalau kamu tak buat macam ni, kamu akan jadi macam ni. Segala-galanya telah dibentangkan. Data-data dan juga dapatan-dapatan telah dibentangkan. Tetapi tanda-tanda positif juga tidak kelihatan. Kerana apa?
Kerana Nabi berhadapan dengan golongan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan juga tidak terdidik dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dan sebab itu kalau kita tengok antara wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suruh membaca. Kerana apa? Membaca itu boleh membuka ruang untuk kita mencambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi bila tanda-tanda positif itu tidak kelihatan, maka jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenteram. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tugas baginda dengan tegasnya. Apa yang Allah kata? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Sesungguhnya kami ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah guna perkataan kami? Yang itu kita telah jelaskan sebelum ini sebagai salah satu bentuk bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Bukan nak menunjukkan Allah tu ramai, tapi nak menunjukkan bahawasanya itu bahasa yang biasa digunakan bila bercakap dalam percakapan, supaya orang lebih dekat dengan Al-Quran dan ingin membaca Al-Quran. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita balik ke kampung kita akan bercakap dengan menggunakan logat bahasa kampung kita dalam ceramah dan juga kuliah, kalau orang yang berkuliah. Kenapa? Sebab nak suruh orang yang dengar tu tertarik dan juga lebih dekat. Kalau kita pergi ke Negeri Sembilan, kita akan bahasa den je lah yang tahu je. Yang lain tak tahu dah. Lah tu ceritalah pasal apa? Asam podah Melaka, asam podah apa? Salai. Cerita pasal salai apa semua kan. Supaya apa? Supaya orang dekat dan juga orang berminat untuk mendengar. Kalau balik Kelantan, kawin demo lah, macam-macam lah kan. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu bentuk seni komunikasi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bila dia berkomunikasi dengan manusia, dia juga gunakan komunikasi yang kebiasaannya digunakan oleh manusia. Ada masa Allah sebut diri dia sebagai Allah, ada masa dia sebut diri dia sebagai aku, ada masa dia sebut diri dia sebagai kami. Bukan menunjukkan Allah tu ramai, tapi menunjukkan itulah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Jadi Allah kata inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Untuk apa kami utus engkau dengan kebenaran? Basyiran wa nazira. Basyiran sebagai penyampai khabar gembira, penyampai khabar gembira, ataupun orang yang memberikan khabar-khabar yang baik. Orang yang memberikan khabar-khabar yang baik. Wa nazira, dan dalam masa yang sama sebagai pemberi amaran. Orang-orang Arab bila dengar cerita-cerita baik, mereka suka, mereka seronok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan itulah sifat kebanyakan manusia. Dengar berita tahun ini bonus sebulan, contoh, melompatlah kita. Melompatlah kita sebab apa? Sebab itu berita gembira. Tapi kalau andai kata diberi berita-berita yang berbentuk amaran, kalau andai kata kita terus berbelanja dengan boros, maka akan berlaku kesan dari segi ekonomi, akan berlaku defisit dan sebagainya, bla 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 bla. Itu contoh ya tu. Diberi berita macam tu, kita pun mula macam-macam perkara, tak sedap hati dan sebagainya. Itu tabiat manusia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang Arab ketika diberi berita gembira, mereka seronok. Bahkan mereka menggelar Nabi dengan gelaran Al-Amin, yang amanah dalam kalangan yang paling amanah, yang jujur dalam kalangan yang paling jujur, yang terhebat dalam kalangan yang terhebat. Dan mereka menggelar pemuda yang bernama Muhammad itu sebagai pemuda yang boleh dipercayai, yang bukan sahaja boleh dipercayai, paling boleh dipercayai di kota Mekah. Tapi bila Nabi datang membawa berita tentang tinggalkan maksiat, berita tentang tinggalkan berhala, berita tentang syurga dan juga neraka, berita tentang neraka yang memberi azab kepada golongan-golongan yang ingkar, disitulah penentangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata Nabi ini diutus dengan kebenaran. Dan kebenaran yang Nabi bawa itu dalam bentuk berita gembira bagi orang yang beriman, dan juga dalam bentuk amaran bagi golongan-golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita sebut tentang kebenaran, confirm dia akan ada dua bentuk tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dia akan ada bentuk yang membawa kegembiraan, dan ada satu lagi bentuk yang akan membawa kepada kedukaan. Kalau anda kata kita jumpa berita gembira je 24 jam, sahih tu benda yang tak benar. Sahih tu tak benar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana dalam rumah tangga sekalipun, walaupun seseorang itu dilihat bahagia,
belum tentu tak ada masalah dan juga tak ada krisis, melainkan dia pandai untuk mengawalnya. Melainkan dia pandai untuk mengawalnya dengan baik. Maknanya bila kita sebut tentang kebenaran ini, dia mesti disertai oleh dua perkara, kegembiraan dan juga kedukaan. Cuma bagaimana untuk kita mengawal kedukaan itu supaya tidak memakan kegembiraan kita. Di situlah memerlukan kebijaksanaan, kepandaian, memerlukan kepada kita kata kematangan. Kematangan dalam berinteraksi dan juga dalam menyelesaikan masalah. Kita naik motor. Contoh, kita naik motor. Motor yang kita bawa tu menggembirakan kita kerana boleh bawa kita pergi ke tempat kerja, boleh bawa kita pergi ke tempat mana yang kita kehendaki. Tapi ada juga tanya duka dia, bila hujung bulan nak kena servis, bila hujung bulan nak kena tukar rantai, nak kena tukar sproket, nak kena buat itu, nak kena buat ini. Maknanya di dalam suka itu pasti ada kedukaan. Kerana itu sifat kepada sebuah kebenaran. Sifat kepada sebuah kebenaran ni dia ada benda yang baik dan juga ada benda yang buruk. Cuma kita yang kena mempertahankan benda yang baik itu supaya tidak dimakan oleh keburukan dan juga tidak dimakan oleh kesedihan. Kesedihan. Tidak dimakan oleh sebuah keburukan dan juga tidak dimakan oleh perkara-perkara yang menyedihkan kita. Dalam rumah tangga ada krisis. Kita kena pandai dan bijak menyelesaikan masalah rumah tangga. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan mertua dan sebagainya, dia tidak akan indah 24 jam tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Cuma kita yang kena bijak menyesuaikan perkara itu supaya dia tidak menjadi barah yang memberikan kesan kepada kehidupan kita selepas daripada itu. Kita ni nak bagi contoh, kita ni bila masuk ke dalam keluarga orang, kita seolah-olah orang baru. Dan expectation mereka pun kadang-kadang tinggi. Kalau boleh menantu ni nak kena, kalau lepas subuh tu kena bangun straight, lepas subuh tu nak kena menolong apa semua bla 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 bla. Kita biasa duduk rumah mak kita, lepas subuh tu tidur dulu. Contoh kan, lepas subuh tu tidur dulu, lepas tu baru bangun nak pergi kerja dan sebagainya. Kadang-kadang dia berbeza penerimaan pun. Kalau anda kata kita tak pandai mengawalnya, maka di situ dia akan memberi kesan buruk kepada kehidupan kita. Okey, tu contohlah tu. Jadi Allah kata Nabi ni Allah utus sebagai Allah utus dengan kebenaran. Dan kebenaran yang Nabi bawa itu dalam bentuk khabar gembira dan juga dalam bentuk khabar yang berbentuk amaran. Khabar gembira syurga bagi orang yang beriman, amaran neraka bagi orang yang ingkar. Jadi tugasmu menyampaikan berita baik kepada orang yang taat dan juga amaran kepada orang yang ingkar. Maka bila Nabi SAW buat tugas itu, maka tugas Nabi SAW sudah sampai ke kemuncaknya. Soal keputusan dia tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu hak dan juga milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tugas Nabi memberi ingatan, memberi perkhabaran dan juga menceritakan kepada mereka, kalau kamu buat macam ni jadi macam ni, kalau kamu buat macam itu jadi macam itu. Itu tugas Nabi. Dan anda kata Nabi dah selesai menyampaikan apa yang perlu disampaikan, maka tugas Nabi SAW telah sempurna. Jadi bisyarah ataupun inzar. Bisyarah ini merangsang dengan kebaikan dan inzar itu menakutkan dengan ancaman, merupakan dua prinsip yang sangat penting dalam pendidikan, dalam soal yang berkait dengan tarbiyah, dalam soal yang berkait dengan pembentukan pribadi yang cemerlang dan juga pembentukan pribadi yang beriman. Masyarakat yang dipimpin, generasi pelapis yang terdidik, dia perlu kepada rangsangan yang cukup sebagai pendorong untuk mereka meneruskan tanggungjawab dengan lebih bersemangat. Mereka perlukan kepada dorongan-dorongan tersebut. Mereka juga perlu ditegur atas kerja-kerja mereka yang cuai dan tidak menepati amanah, supaya mereka segera kembali kepada jalan yang pertama dan segera meninggalkan pilihan yang kedua seandainya mereka tersalah. Maknanya dalam agama ni dia sentiasa memberikan peluang kedua kepada golongan-golongan yang melakukan kesalahan. Yang tidak diberi peluang ialah golongan yang disebut sebagai wa ahatat bihi khati'atuh. Mereka buat kesalahan, kemudian mereka diliputi oleh kesalahan tersebut sehingga mereka terkurung dalam kesalahan tersebut dan mereka tak mahu mencari jalan keluar daripada kesalahan itu. Maka mereka itu yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tersalah,
kemudian mereka berusaha untuk mencari jalan keluar, melakukan proses islah dan juga pembaik pulihan, maka golongan-golongan ini insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memberi ruang dan juga peluang untuk mereka kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tayasu min rauhillah. Jangan sesekali kamu berputus asa. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan dosa secara keseluruhannya. Okey, maknanya benda betul kita kena tunjuk. Seandainya mereka tersalah, mereka perlu ditegur supaya mereka kembali kepada jalan yang pertama tadi dan segera meninggalkan pilihan kedua seandainya mereka tersalah. Merangsang dan menakutkan itu perlu diseimbangkan kerana kedua-duanya saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Basyiran wa naziran itu dia perlu seimbang. Rangsangan melebihi batasan sederhana akan mengundang kelahiran fenomena berani yang berlebihan dalam kalangan masyarakat yang dididik. Sikap menakut-nakutkan yang berlebihan juga bakal melahirkan manusia yang putus asa dan juga lemah semangat. Maknanya dia kena berada pada tahap yang sederhana. Terlalu merangsang dalam keadaan tidak diberi pendidikan yang baik, dia akan menyebabkan lahirnya golongan yang sanggup melakukan apa sahaja. Yang sanggup melakukan apa sahaja kerana mereka menganggap perkara itu adalah betul. Dan ini yang berlaku kepada kumpulan jihad yang ekstrim, yang melakukan pengeboman di sana dan juga di sini. Kerana mereka memahami maksud jihad itu untuk dapat syurga, tanpa mereka melihat kepada kesan-kesan buruk daripada tindakan mereka yang membelakangkan prinsip-prinsip penting dalam jihad. Jihad asalnya untuk membawa keamanan, bukan jihad itu untuk menghancurkan dan juga merosakkan. Begitu juga kalau anda kata terlalu diberi amaran, terlalu ditekan, maka dia akan melahirkan orang yang lemah semangat, yang cepat putus asa, yang tak mampu untuk bangkit dan berdiri dengan sendiri. Maka itu juga merupakan satu masalah. Jadi ayat ini menenangkan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasa sangat berat menghadapi sikap umatnya yang ingkar. Kerana nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disoal di hadapan Allah atas sifatnya sebagai rasul. Jadi bila ada yang nak beriman, ada yang tak beriman tu, dia jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi macam ada perasaan berat dalam kepala dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadirkan motivasi bagi meringankan tekanan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalu an ashabil jahim. Dan engkau tidak akan disoal. Tus'al itu tidak akan disoal ataupun tidak akan dipertanggungjawabkan, ataupun engkau itu tidak akan kalau kita nak sebut, engkau tidak akan dibebankan tentang ahli neraka. Dengan erti kata, bila kamu dah bagi peringatan, dah bagi amaran, dah bagi cerita-cerita yang baik, dah ceritakan kepada mereka keseluruhan yang berkait dengan agama ini, tiba-tiba mereka tak nak beriman, itu bukanlah salah kamu. Kerana apa? Kerana kamu telah memperjuangkan apa yang sepatutnya kamu lakukan. Mengapa Nabi harus dipersalahkan? Sedangkan mereka memilih kufur dengan pilihan dan juga hati mereka sendiri. Jadi mereka hendaklah bertanggungjawab dengan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada batasnya, iaitu menyampaikan kebenaran. Selebihnya terserahlah kepada mereka sendiri, sama ada mereka ingin mengikuti kebenaran itu ataupun tidak, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan rasul, telah menghadirkan Nabi untuk mendidik mereka tentang hakikat iman dan juga hakikat Islam. Tetapi manusia ni dia tak suka jalan yang membawa kepada kesusahan. Seperti mana dalam surah Al-Balad yang kita bacakan sewaktu salat maghrib tadi, Allah kata falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Mereka tu tak nak menghadapi jalan-jalan yang susah dan juga jalan-jalan yang berat. Apa itu jalan-jalan yang susah dan juga jalan-jalan yang berat? Fakku raqabah, membebaskan hamba. Mungkin membebaskan hamba dah tak ada dah pada hari ini. Memberi, membantu, menolong orang-orang susah juga merupakan salah satu daripada prinsip pembebasan manusia daripada kemiskinan. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, ataupun memberi makan pada hari kelaparan. Kepada siapa? Kepada anak-anak, memberi makan kepada hari kelaparan kepada anak-anak yatim, ataupun kepada orang-orang miskin. Maknanya au it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman za makrabah au miskinan za matrabah.
Maknanya itu adalah jalan yang sukar dan juga jalan yang payah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang menunjukkan murni dan juga tingginya hak budi pekerti kita ialah kita berusaha untuk mengeluarkan manusia daripada kesusahan mereka, yang dalam bentuk yang pertama kesusahan mereka di dunia, dan kesusahan yang kedua adalah kesusahan mereka di hari akhirat, dengan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insyaallah kita berhenti dulu di sini. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Bulan depan tak tahulah sempat ke tak sempat. 28 hari bulan, hari Selasa minggu keempat, kita dah puasa dah. Kita dah puasa sebab kita start puasa 23 hari bulan. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya datanglah. Kalau ada rezeki kan, kalau tak ada tugas, tak sibuk dengan tugas lain, insyaAllah kita datang sembahyang tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga berkatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Semoga kita diberkati di bulan Syaban ini, dan semoga kita terus diberkati sehingga kita ditemukan dengan bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan dan juga kita tunggu-tunggukan, insya-Allah. Itu adalah lubuklah untuk kita menghasilkan kebaikan yang banyak, untuk kita meraih kebaikan dan juga keredaan dari sisi Tuhan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ada soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti di sini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman dalam agama, ajarkanlah kami ilmu Al-Quran serta petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan yang kami sentiasa rindui dan nantikan, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.